Okey, sekarang sudah pukul 10.30 sudah. Jadi kita akan mula PTPR kita kali ke-14 bagi matematik hari ini. Jadi, apa yang kita akan belajar untuk hari ini adalah topik yang keempat. Topiknya adalah perkaitan antara nisbah, kadar dan kadaran dengan peratusan, pecahan dan perpuluhan. Jadi dekat sini kita akan belajar satu-satu macam mana peratusan kaitan dengan tiga ini, nisbah, kadar dan kadaran. Macam mana pecahan kaitkan dengan tiga ini dan macam mana perpuluhan kita kaitkan dengan ini. Okay? Jadi, apakah perhubungan antara peratusan dengan nisbah? Sebelum kita pergi kepada yang lebih mendalam. Okay, jadi murid yang baru masuk, kamu buka buku teks kamu kepada muka surat 93. Muka surat 93. Jadi kita imbas kembali. Apa itu peratusan? Peratusan ialah pecahan dengan penyebut 100. Apa maksud dekat sini? Kalau cikgu tulis dekat sini, kalau kita katakan 100 peratus, sebenarnya dia adalah sama dengan 100 per 100. Ini adalah maksudnya. Okay? 100% adalah 100 per 100. Ataupun kita katakan kalau saya tulis 3%, sebenarnya dia adalah sama dengan 3 per 100. Ataupun dia pun boleh sama dengan sifar perpuluhan sifar 3. Jadi ini adalah tentang peratusan. Okay? Dengan peratusan bahawa apa? Bahawa cikgu tulis dengan pen warna lain. Okay? Bahawa ini adalah peratusan. Ini adalah pecahan. Dan ini adalah perpuluhan. Ini adalah, Cikgu padamkan ni dahulu. Okay, sorry. Ini adalah 3. Ini adalah software yang cikgu kali ini guna, paling baru. Okay, cikgu harap dapat membantu kamu orang. Nah, ini adalah yang 0.03 ini adalah perpuluhan. Okay, jadi ini adalah 3 ini. 3 ini, perkaitan antara 3 ini, peratusan, pecahan dan perpuluhan. Jadi ini adalah perkara yang kamu mesti jelas apa itu peratusan, pecahan dan perpuluhan. Macam mana kita hubung kaitkan 3 perkara ini. Jadi ini adalah dalam matematik kamu kena tahu dahulu supaya kamu dapat teruskan. Jadi cikgu rasa cikgu ambil gambar lah supaya ini akan ini jadi contoh satu hari ini. Supaya nanti kamu boleh rujuk semula lagi. Jadi cikgu akan padam. Kerana F ini agak berbeza sikit. Jadi cikgu jadi kita lihat yang seterusnya. Jadi dalam sini dia minta adalah aktiviti lah, penerokaan lah. Jadi aktiviti ini cikgu juga akan cuba
perencanaan kamu orang supaya kamu orang boleh faham. Okey, macam mana saya tulis nisbah bilangan segi empat sama berlorek kepada bilangan segi empat yang tidak berlorek. Jadi kalau dekat sini untuk yang A ini dia adalah 20 kepada berapa? Kepada 80. Ini adalah yang cikgu belum permudahkan lagi. Jadi untuk peratusan segi empat yang sama yang berlorek dekat sini adalah 20%. Okay. Untuk peratusan segi empat sama yang tidak berlorek dekat sini adalah 80%. Jadi untuk yang B ini dia adalah 50 kepada 50. Jadi peratusan dekat sini adalah 50% yang berlorek dan yang tak berlorek pun adalah 50%. Boleh nampak kan? Macam mana dengan yang C? Kalau yang C ini kita boleh nampaknya adalah ini ada 15 kepada 5. Jadi bila peratusan dekat sini ini adalah 75% dan ini adalah 25%. Ini satu adalah 75%, satu lagi adalah 25%. Kenapa macam tu? Dan cikgu tunjukkan dengan ink yang warna lain. Dekat sini apa yang beza dekat sini? Kalau kamu lihat dekat sini, dua-dua ini hasil tambahnya dia adalah sama dengan berapa? Dua ini hasil tambah katakan 20 tambah 80 dia adalah sama dengan 100, kan betul? Kalau ini 2 tambah dia adalah sama dengan 100 juga. Tapi yang ini 2 tambah ini dia sama dengan 20 lagi. Jadi kita mesti kepada 100 baru kita boleh dapat 75. Jadi 20 nak bagi kepada 100, dia kena darab berapa? Dia kena darab 5. Jadi 15 darab 5, 75. 5 darab 5 pun adalah 25. Jadi ini adalah apa yang kita boleh nampak dekat sini. Jadi cikgu juga akan ambil gambar untuk yang perbincangan ini supaya kamu boleh rujuk nanti. Jadi ini adalah contoh 2. Contoh 2. Jadi cikgu akan padamkan. Jadi ini adalah berdasarkan keputusan dan bincang hubungan antara peratusan dengan nisbah lah. Jadi dia mesti kepada 100. Seperti apa yang cikgu kata tadi lah, yang terutamanya yang dekat sini tadi kan. Lepas tu kita lihat lagi kepada yang bawah, kepada muka surat yang sebelah. Muka surat 94. Daripada penerokaan 3, didapati bahawa peratusan ialah nisbah yang menghuraikan bahagian daripada 100. Misal katanya 20%, dia adalah sama dengan 20%. Jadi cikgu buka tadi apa yang kita bincang tadi lah. Cikgu cuba bagi dekat sini lah. Kamu lihat tadi. 20% dia adalah 20%.
100. Jadi kalau kamu lihat dekat sini, 20 tambah 80 dia adalah sama dengan 100. Jadi 20 peratus ni adalah 20 per 100. 80 peratus ni adalah 80 per 100. Kalau kita lihat dekat sini lah, seperti apa contoh yang cikgu telah bagi tadi. Jadi peratusan dekat sini bermakna per 100. Jadi kalau kamu tengok sini, tahukah anda nisbah yang membandingkan bilangan, bahagian daripada 100 bahagian boleh diungkapkan dalam bentuk pecahan, perpuluhan dan peratusan. Okey, jadi kalau kita lihat contoh yang 16 ini. Okey, bagi murid yang baru masuk, kita sekarang dekat muka surat 94. Kita dekat muka surat 94 dalam buku teks anda. Jadi kita boleh lihat dekat sini, contoh 16. Di dalam sebuah kelas, nisbah bilangan murid kepada bilangan murid lelaki adalah 3:2. Cari peratusan murid perempuan di dalam kelas itu. Jadi dekat sini kita macam mana kita cari penyelesaian. Okay. Nisbah bilangan murid perempuan kepada jumlah murid adalah 3:5. Jadi kenapa jumlah murid adalah 5? Okay, jadi ini adalah cara dia. Cikgu tunjukkan. Okay. Jadi dekat sini kita tahu bahawa murid perempuan, bilangan murid perempuan adalah nisbah di sini adalah 3. Jadi bilangan murid lelaki adalah 2. Jadi jumlah murid dekat sini dalam nisbah, bentuk nisbah adalah 5. Jadi ingat, ini ingat yang ini semua ini adalah dalam bentuk nisbah. Dia adalah dalam bentuk nisbah. That's why kenapa dekat sini dia tulis 5. Okay? Kenapa di sini dia tulis 5? Adalah sebab jumlah murid bagi nisbah itu adalah 5. Jumlah murid bagi nisbah adalah 5. Jadi dekat sini, kalau kamu lihat dekat sini, dia nak jadikan 5 ini kepada 100. Jadi cara untuk jadikan 5 itu kepada 100, dia adalah darab dengan 20. Okay? Dia adalah darab dengan, dia adalah darab dengan 20. Jadi dia akan jadi per 100. Jadi 60 per 100. Okay, jadi dekat sini kamu boleh gunakan cara alternatif, dia darab dengan 100%. Jadi 60%. Okay, jadi murid, dalam sini satu konsep bagi apa? Satu konsep bagi peratusan yang paling penting adalah apa? Kamu mesti ingat apa? Okay, cikgu tulis. Okay, apa itu peratusan? Okay, cikgu tulis dekat atas ini. Jadi peratusan biasanya dia adalah bilangan per jumlah darab dengan 100%. Dia adalah bilangan per jumlah darab dengan 100%. Jadi that's why kenapa kamu boleh nampak dekat sini dia mesti cari jumlah murid.
Kenapa dia mesti cari jumlah murid? Biarkan jumlah murid ini adalah dalam bilangan murid ataupun nisbah, dia mesti cari jumlah dia. Jadi jumlah dekat sini kita dapatnya adalah 5. 3 tambah 2, 5. Jadi itulah apa yang kita boleh nampak dekat sini. Apa yang kita boleh nampak dekat sini, macam mana dia dapatkan sampai tahap macam ni. Dia macam mana dia boleh dapat sampai tahap macam ni. Okey, jadi itulah maka murid, peratusan murid perempuan di dalam kelas tu adalah 60%. Okey, jadi cikgu pun ambil gambar untuk ini. Okey, supaya kamu boleh gunakan untuk rujukan nanti. Okey, cikgu savekan dia dahulu . Okey. Okey, sudah save. Jadi, cikgu perlu padamkan dia dahulu. Okey, jadi kita lihat dekat sini. Contoh 7. Okey, Zakaria ialah seorang murid yang berjimat cermat. Dia menyimpan 30% daripada wang saku yang diterimanya setiap hari. Cari nisbah wang simpanan harian kepada jumlah wang saku harian yang diterima oleh dia. Jadi dia menyimpan 30% kan. Jadi nisbah dekat sini adalah nisbah wang simpanan harian kepada jumlah wang saku. Jadi apa yang perbezaan dekat sini? Apa yang perbezaan dekat sini? Jumlah wang saku, jumlah wang simpanan harian. Ada lagi satu nisbah adalah apa? Adalah jumlah wang saku yang digunakan. Macam mana? Cikgu tuliskan dia keluar supaya kamu nampak. Okey, kalau dalam bentuk nisbah, okey, dalam peratusan dalam peratusan. Dalam peratusan. Di sini dia ada 3. Satu adalah wang simpanan. Satu adalah jumlah wang saku. Dan satu lagi adalah wang yang dibelanja. Wang yang sudah dibelanja, yang sudah diguna. Jadi hasil tambah wang simpanan dengan wang yang dibelanja adalah sama dengan wang saku. Jadi itulah dekat sini. Bila kita hasil tambah ini, dia adalah sama dengan jumlah wang saku. Jadi ini adalah satu konsep yang kamu perlu fahamkan dia dahulu. Jadi sekarang kita tukarkan. Sekarang kalau kamu lihat dekat sini. Okey, cikgu gunakan pen warna hijau. Kalau kamu lihat dekat bahagian sini. Okey, kalau kamu lihat dekat bahagian sini, dia tukarkan peratusan ini kepada pecahan. Jadi 30% adalah 30%. Dan ingat, tadi cikgu sudah beritahu konsep bagi peratusan. Yang bawah ini mesti adalah jumlah. Okey, jumlah 100. Jadi, nisbah wang simpanan harian bagi jumlah wang saku harian. Jumlah wang saku harian adalah 30/100. Jadi, kita permudahkan dia. Okey, kita permudahkan dia. Kita boleh dapat dia adalah 3/10. 3/10. Dan kita boleh gunakan kalkulator untuk permudahkan bahagian ini juga.
kita boleh gunakan kalkulator untuk permudahkan bahagian ini juga. Okey, cikgu tunjukkanlah macam mana kita gunakan kalkulator untuk permudahkan bahagian seperti ini. Okey. Okey. Jadi 30/100 kita tuliskan dia dalam pecahan 30 kepada 100. Jadi bila kita samakan dekat sini, tengok dia adalah 3/10 kan. Jadi ini adalah cara kita boleh guna kalkulator untuk mempermudahkan. Ini adalah cara menggunakan kalkulator untuk mempermudahkan pecahan. Macam mana dia boleh menjadi lebih mudah dekat sini. Macam mana dia boleh menjadi lebih mudah dekat sini dan membantu kita lah. Okey, boleh? Jadi cikgu juga ambil gambar untuk bahagian ni supaya kamu boleh rujuk nanti. Okey. Contoh 4 hari ini. Okey. Jadi ada masalah? Kalau ada masalah, kamu boleh bagi signal kepada cikgu. Kamu boleh type message, kamu boleh angkat tangan supaya cikgu boleh terangkan semula kalau kamu perlukan. Okey? Jadi kita pergi kepada yang seterusnya. Okey, jadi ini adalah latihan. Latihan ini cikgu tidak buat banyak perbincangan kerana hari ini pun ada banyak perkara yang kita perlu lihat. Okey? Jadi kita terus lihat kepada bagaimana anda menentukan peratusan suatu kuantiti dengan konsep kadaran. Macam mana kita hubung kaitkan. Jadi kadaran ialah satu hubungan yang menyatakan kesamaan antara dua nisbah. Kadaran adalah satu hubungan menyatakan kesamaan antara dua nisbah. Jadi kita terus lihat kepada contoh lah. Itu lebih relevan. Okay. Cikgu kecilkan sikit supaya dia dapat muat. Okey. Jadi, tentukan peratusan setiap kuantiti yang berikut dengan mengaplikasikan konsep kadaran. Okey. Sebuah kotak mempunyai 8 utas ribbon. 2 daripadanya berwarna biru. Bagaimana peratusan ribbon biru di dalam kotak itu? Jadi dia kata satu kotak itu dia ada 8 utas ribbon. 2 daripadanya adalah biru. Jadi berapa peratusan ribbon biru itu di dalam kotak? Katakan ribbon, peratusan ribbon di dalam kotak itu ialah X. X per 100. Bilangan ribbon per jumlah. Jadi ingat 100 ini dia mesti adalah jumlah. Jadi ini adalah hubung kaitkan yang kita boleh nampak dekat sini lah. Jadi ini adalah hubung kaitkan yang kita boleh nampak dekat sini. Okey. Hubung kaitkan antara 100 dengan jumlah. Hubung kaitkan antara 100 dengan jumlah ribbon. Okey. Jadi di sini dia adalah, kalau kamu lihat dekat sini, di sini dia adalah tulis dalam bentuk kadaran. Ini adalah kadaran. Okey. Dan yang di sebelah ini sebenarnya dia adalah dalam pecahan. Okey, pecahan. Okay, kita tahu bahawa per 100 tu dia adalah peratusan. Jadi lepas tu kita darab silang, kita boleh dapatnya S adalah
25%. Jadi ini adalah satu cara untuk kita cari. Dan apa lagi cara yang kita boleh gunakan untuk mencari peratusan itu? Apa lagi cara? Okey, cikgu boleh tunjukkan kepada kamu apa cara lagi. Okey. Satu cara lagi adalah kita gunakan cara macam ni. Peratusan ribbon biru. Okey, peratusan ribbon biru. Okey, peratusan ribbon biru. Okey. Sama dengan 2/8 darab dengan 100%. Okey, 2/8 darab dengan 100%. Okey, darab dengan 100%. Jadi, dia sama dengan 25%. Jadi ini cara ini kamu boleh guna kalkulator. Kamu boleh gunakan kalkulator untuk dapat 25. Macam mana? Kamu mula-mula kamu gunakan pecahan 2/8. 2/8, lepas tu darab dengan 100. Tak perlu tekan peratusan dekat belakang kalkulator lah. Just sama dengan kamu boleh dapat 25%. 25%. Jadi ini adalah satu cara yang lain untuk kita cari peratusan ribbon biru. Cikgu pun ambil gambar supaya kamu boleh rujuk nanti. Okay, ini adalah contoh yang kelima hari ini. Okay, ini adalah contoh yang kelima hari ini. Okay, cikgu padam dahulu. Cikgu padamkan dahulu. Okay. Okay, kalau kita katakan soalan B. Soalan B adalah apa? Puan Jorana mempunyai RM300. Dia membelanjakan RM15 untuk tambahan pengangkutan. Apakah peratusan wang yang dibelanjanya? Tengok, wang dibelanjanya jumlah wang. Okay, jadi dia gunakan konsep yang sama kan? Jadi dengan konsep yang sama, cikgu pun boleh gunakan cara cikgu tadi. Apa? Okay, peratusan wang yang dibelanjakan. Okey, sama dengan berapa wang yang dibelanjakan dia? RM15. Berapa jumlah wangnya? 300. Darab dengan 100%. Jadi dekat sini dia sama dengan 5%. Kamu boleh guna kalkulator untuk menyelesaikan dia. Jadi kamu gunakan cara yang cikgu ini, kamu pun boleh dapat cari 5% tu. Kamu pun boleh cari 5% betul. Okey, jadi cikgu pun ambil gambar untuk yang ini supaya kamu boleh rujuk semula nanti. Jadi ini adalah contoh yang ke-6 hari ini. Ini adalah contoh yang ke-6 hari ini. Okey. Jadi cikgu padamkan dahulu. Okey, kita lihat kepada contoh 19. Contoh 19. Okey, jadi dalam satu karnival jualan, Encik Rosli memilih sehelai kemeja dari satu rak yang mempamerkan tanda harga potongan
45%. Harga asal kemeja itu adalah RM85. Apabila Encik Rosli mengimbas kod harga kemeja itu, pengimbas menunjukkan harga RM57.80. Dengan mengaplikasikan konsep kadaran, tentukan sama ada peratusan diskaun ini sepadan dengan peratusan potongan yang dipamerkan. Berikan penjelasan anda. Jadi dengan perkara yang sama, dia cuba cari harga jualan dahulu. Jadi dekat sini, cara dia untuk pergi cari harga jualan tu, dia nak cari peratusan harga jualan. Jadi P ini adalah peratusan dalam harga jualan. Jadi 57.80 sen bahagi dengan 85. Jadi dekat sini, cikgu pun cuba gunakan cara yang cikgu telah buat tadi. Okey. Jadi kita gunakan, kita cari peratusan. P adalah peratusan diskaun daripada harga asal. Okey. Peratusan belian. Okey, peratusan belian sama dengan 57.80 sen kepada RM85. Okey, darat dengan 100%. Jadi dia dekat sini, dia akhirnya dia sama dengan 68%. Cikgu tak guna kalkulator, cikgu terus salin dari sana. Okey, jadi kita boleh nampak peratusan belian adalah 68%. Jadi cikgu di sini, cikgu mesti beritahu kamu 100% di sini adalah hasil tambah peratusan belian tambah dengan peratusan potongan. Okey, peratusan belian tambah dengan peratusan potongan adalah sama dengan 100%. Okey, jadi kalau cikgu dekat sini, cikgu gunakan warna yang lain. Okey, peratusan ini adalah 100% ini adalah apa? 100% ini adalah harga asal. Ini adalah harga belian. Ini adalah harga potongan. Ini adalah harga potongan. Jadi sekarang ni, cikgu nak cuba tengok berapa peratusan diskaun. Diskaun adalah harga potongan. Okay. Diskaun ini adalah harga potongan. Okay. Jadi itulah kenapa saya gunakan 100% tolak 68. Okay. Saya dapati dia adalah 32%. Tapi apa? Tapi tadi dia kata potongan 45%. Adakah dia sama? Tidak sama kan? Jadi apabila dia tidak sama, saya boleh katakan peratusan diskaun yang diperolehi Encik Rosli kurang daripada peratusan potongan yang dipamerkan pada tanda harga. Okey, jadi murid, cikgu tahu ini bukan senang. Ya, bukan senang. Perlu kamu untuk menghadamkan apa yang kamu belajar untuk hari ini. Okey, jadi ini adalah tentang konsep dekat sini. Cikgu letakkan konsep macam ni supaya kamu dapat nampak dengan lebih jelas. Dan cikgu juga akan ambil gambar supaya kamu boleh rujuk nanti. Okey, yang risau cikgu akan kongsikan. Contoh 7 hari ini. Okay. Jadi
Ini adalah konsep yang dalam sini. Kalau ada yang tak faham tu, cikgu harap kamu boleh cuba tanya cikgu. Tanya cikgu secara personal, tak ada masalah. Kalau dalam grup kelas 1E itu lebih baik jangan lah. Kalau kamu nak tanya dalam personal. Ataupun kamu ada dalam channel Telegram cikgu itu, kamu tanya dekat sana pun boleh. Jangan risau. Okay, cikgu akan jawab. Cikgu akan jawab. Okay? Mungkin kadang-kadang cikgu akan lewat sikit, tapi cikgu akan jawab mesej kamu. Jangan risau. Jangan risau. Okay? Jadi kita lihat kepada yang seterusnya lagi. Cikgu padamkan dia dahulu. Okay. Jadi kita akan terus kepada bagaimana anda menyelesaikan masalah. Bagaimana anda menyelesaikan masalah. Okay. Okay. Dekat sini, cikgu just sepintas lalu untuk bagi kamu bincangkan untuk bahagian ini, kerana cikgu tak akan lama dekat sini dan cikgu nak bincang lebih dekat latihan dalam buku kerja nanti. Okay, jadual yang berikut menunjukkan bahawa menunjukkan kadar sewa bulanan dan wang pendahuluan penyewaan bilik permansuri di Taman Bukit Tamai. Jadi ini adalah apa yang kita boleh nampak lah. Kadar sewa per bulan ini adalah 450, ini adalah 550. Wang pendahuluan dekat sini adalah 1 bulan sewa, wang pendahuluan di sini adalah 2 bulan sewa. Okay. Ben dan Farid masing-masing menyewa permansuri 2 bilik dan permansuri 3 bilik. Cari nisbah jumlah wang awal Ben kepada jumlah awal Farid. Jadi dia tidak menjadi masalah. Okay, kita cari nisbah lah. Okay, jadi nisbah dekat sini. Untuk bank dia wang pendahuluan 1 tambah dengan bulanan dia kan. Jadi untuk Farid dia kena 2 bulan sewa. Jadi dia itulah kenapa di sini dia 2 darat dengan 550 tambah dengan bulan pertama punya sewa. Jadi bila kita telah cari jumlah bayaran awal bagi Ben dengan Farid, kita cari apa? Kita cari nisbah dia. Okay, dan kita permudahkan. Seperti apa yang cikgu kata dengan kamu, kalau kamu tidak arif macam mana nak permudahkan ini, kita boleh gunakan panduan kalkulator. Iaitu kita boleh guna 900 per 1650. Okay. Tengok 6 per 11. Boleh nampak dekat sini? Jadi ingat, kalau kamu tidak arif sangat dengan kiraan biasa itu, kamu boleh guna kalkulator. Tapi pada masa yang sama, cikgu harap kamu buat kerja itu dengan berhati-hatilah, supaya kamu lebih faham apa yang kamu buat. Okay? Lepas tu, gaji bulanan Ben dan Farid masing-masing adalah 3,750 dan 5,000. Dengan mengaplikasikan konsep kadaran, tentukan peratusan pembelajaran sewa daripada gaji bulanan setiap orang. Jadi kita lihat. Jadi katakan S adalah peratusan pembelajaran sewa bank daripada bulanan. Jadi ini adalah cara dia lah. Kalau cikgu tadi, cikgu akan guna peratusan pembelajaran sewa sama dengan 450 per 3,750 darat dengan 100 sama dengan 12%. Kalau yang ini juga samalah. Jadi cikgu rasanya kalau dalam buku teks kita sampai sini sahaja. Jadi cikgu nak kamu lihat kepada buku kerja anda. Kepada buku kerja anda. Okey. Jadi buku kerja anda, cikgu nak kamu lihat kepada muka surat 20. Okay, walaupun ini adalah untuk subtopik 4.4, tapi masih kita boleh belajar lagi. Okay, jadi cikgu akan cuba
bagi guideline untuk macam mana menyelesaikan soalan dalam muka surat 20 dahulu. Okay. Jadi dekat sini kita boleh nampak S kepada Y kepada Z adalah 6 kepada 3 kepada 2. Nilai S tambah Y adalah 45. Jadi berapanya nilai S tambah Y tambah Z? Jadi pertama itu kita nak cari. Okay? Kita nak cari apa? Kita nak cari nisbah. Kita nak cari nisbah S tambah Y. Nisbah S tambah Y adalah 6 tambah dengan 3. Okay, 6 tambah dengan 3 ini adalah berapa? Adalah 9. Adalah 9. Jadi, kita sekarang ni kita nak cari satu bahagian. Sekarang ini dia, apabila kita telah cari nisbah S tambah Y ini, bermaksudnya di sini, sekarang dia adalah 9 bahagian. 9 bahagian dia sama dengan 45. Jadi sekarang saya nak cari satu bahagian berapa. Jadi 45 ini bahagi dengan 9 adalah 5. Jadi sekarang saya sudah tahu satu bahagian adalah 5. Jadi sekarang nisbah S tambah Y tambah Z sama dengan 6 tambah 3 tambah 2. Okay, di sini saya dapati dia adalah 11. Jadi nilai bagi S tambah Y tambah Z sama dengan 11 darab dengan 5 adalah 55. Jadi dekat sini ada beberapa perkara kamu mesti jelas. Ada beberapa perkara kamu mesti jelas. Okay, cikgu guna yang merah ini. Okay. Untuk yang 9 ini, untuk 6, 3, 9. Lepas tu untuk yang 6, 3, 2 dengan 11 ini. Okay. Dan 9 dengan 1 ini. Semua yang merah ini adalah rujuk kepada nisbah. Okay. Lepas tu, untuk yang hijau ini, iaitu 45, 5. Ini, yang hijau ini, ini adalah rujuk kepada nilai. Jadi macam mana kita hubung kaitkan nisbah dengan nilai adalah menggunakan kaedah macam ini. Okay? Jadi cikgu harap kamu boleh faham dekat sini lah. So jadi nilai bagi S tambah Y tambah Z adalah sama dengan 55. Jadi untuk soalan 2 cikgu juga guide kamu lagi. Okay? Okay, jadi dekat sini kita boleh nampak S kepada Y kepada Z adalah 10 kepada 5 kepada 3. Nilai Y tambah Z adalah sama dengan 24. Jadi sekarang kita nak cari apa? Kita cari nisbah. Nisbah bagi apa? Y tambah dengan Z adalah 24. Y tambah Z adalah 5 tambah 3 sama dengan 8. Jadi kita tahu bahawa 8. Jadi 8 bahagian dekat sini adalah rujuk kepada 24.
8 bahagian dekat sini adalah rujuk kepada 24. Jadi satu bahagian dekat sini adalah berapa? 24 bahagi 8 sama dengan 3. Satu bahagian itu sama dengan 3. Jadi sekarang saya nak cari nisbah, jumlah nisbah bagi S tambah Y tambah Z. Jadi nisbah bagi S tambah Y tambah Z sama dengan 10 tambah 5 tambah 3. Jadi sama dengan 18. Jadi dekat sini saya boleh katakan bahawa nilai bagi S tambah Y tambah Z sama dengan 18 darab berapa? Darab 3. Okey, sama dengan 54. Okey, boleh? Jadi masih sama, cikgu gariskan dia dengan ink merah dengan ink hijau untuk bagi kamu tahu perbezaan dia lah. Okey, 8 dengan 1 ini. Okey, lepas tu ini dengan yang ini. Okey. Okey, dia ini adalah nisbah. Okey, untuk yang hijau, okey. 24 dengan 3 ini. Okey. Ini adalah nilai. Okey, yang satu lagi adalah nisbah. Sorry ya. Okey, jadi cikgu ambil gambar supaya dia menjadi rujukan kamu nanti untuk selesaikan soalan 3 dengan 4. Okey, jadi ini adalah contoh untuk kamu buat latihan lah. Contoh ke-8 hari ini. Okey, jadi cikgu akan padam. Yang risau cikgu akan kongsikan lah. Cikgu akan kongsikan. Okey. Jadi untuk soalan 3 dengan 4, dia gunakan cara yang hampir sama. Kalau ini A tolak C kan? Kamu sana pun adalah A tolak C. 7 tolak 5 sama dengan 2. 2 bahagian sama dengan 18. 1 bahagian adalah 9. Kamu boleh buatlah. Kamu cuba buat sendiri nanti untuk muka surat 20. Okey. Lepas tu untuk muka surat 21. Okey, untuk muka surat 21, kamu hanya perlu buat soalan 1 sahaja. Kamu hanya perlu membuat soalan nombor 1 sahaja. Okey, cikgu cuba guidekan kamu. Okey, untuk guidekan kamu untuk menjawab soalan 1 ini. Okey. Okey, kalau kita lihat dekat sini, darah raja yang berikut SYZ adalah sebuah segitiga. Diberi panjang sisi S kepada YZ kepada ZS adalah 7 kepada 4 kepada 3. Jadi kalau dekat sini lebih baik adalah kita tulislah. Tadi cikgu kata yang warna merah adalah nisbah. Jadi cikgu tulis nisbah ini ke dalam sinilah. Jadi SY adalah rujuk. Okey. Lepas tu YZ adalah 4. Dan ZX adalah 3. Lepas tu diberi YZ adalah 12. YZ adalah 12. Dan tadi cikgu telah beritahu nilai itu cikgu tulis dalam warna hijau kan. Jadi YZ itu adalah 12. Jadi dekat sini adalah 12 sentimeter. Tulis sentimeter supaya kamu nampak lebih jelas. Okey. Sekarang dia nak cari panjang SY. Berapa? Jadi sekarang ini kita tahu bahawa satu perkaranya dekat sini adalah apa? 4 bahagian dekat sini adalah 12 cm. Jadi saya nak cari berapa bahagian dahulu. Jadi
Dekat sini saya 4 bahagian. Dekat sini sama dengan 12 cm. Jadi 1 bahagian Korea Okey, 1 bahagian adalah sama dengan 12 bahagi 4, jadi adalah 3 cm. Jadi kita boleh mula buat untuk soalan A. Jadi panjang SY. Jadi panjang SY. Okey, panjang SY berapa nisbah dia? Adalah 7 kan? 7 darab dengan 3 cm. Jadi kamu boleh dapat cari nilai ini sendiri ya. Kamu cari nilai ini sendiri. Lepas tu untuk B, okey, perimeter bagi SYZ. Perimeter bagi SYZ bermaksudnya dia tambah semua inilah. Jadi mula-mula kita nak cari kita nak cari nisbah ini, nisbah jumlah tambah semua nisbah itu, iaitu jumlah nisbah perimeter sama dengan 7 tambah 4 tambah 3. Jadi kamu cari nilai ini sendiri. Lepas tu baru saya cari perimeter. Perimeter untuk segitiga S, Y, Z sama dengan. Okey. Ini nilai kamu darab dengan berapa? Darab dengan 3 cm. Lepas tu kamu dapatkan jawapan dia. Okey? Boleh? Jadi untuk bahagian ini cikgu ambil gambar dan cikgu bagi kamu cuba buat latihan ini kamu sendiri. Okey, ingat untuk muka surat 21 kamu hanya perlu buat soalan pertama. Soalan kedua kamu boleh cuba buat. Dan hantar. Okey, cikgu tak wajib untuk kamu buat lah. Okey, kamu hanya perlu buat soalan 1. Lepas tu cikgu nak kamu lihat lagi kepada muka surat 22. Okey. Okey, cikgu padamkan dulu. Okey, sama juga untuk soalan dalam muka surat ini. Untuk soalan dalam muka surat ini, cikgu hanya nak kamu buat soalan pertama. Jangan risau, cikgu akan bincangkan sekarang. Okey. Aisyah, Nafid dan Naufa dari kelab, ada kawan kita dalam sini ya. Dari kelab usahawan menjual beberapa keping kupon sempena hari kantin sekolah kepada guru-guru di sekolah mereka. Setiap kupon bernilai RM5. Aisyah menjual 1/2 daripada kupon itu. Manakala Najib dan Naufa berjaya menjual bakinya dengan nisbah 1/3. Jadi Aisyah menjual 36 keping kupon lebih daripada Najib. Berapakah jumlah wang yang mereka perolehi daripada memperolehi hasil daripada jualan kupon-kupon itu? Jadi dekat sini, satu bahagian yang kamu kena jelaskan dekat sini adalah apakah nisbah jualan kupon antara Aisyah, Najib dengan Naufa? Okay, jadi satu perkara dekat sini yang sangat penting,
adalah apa? Adalah kamu lihat Aisyah telah jual separuh daripada kupon tu. Dan separuh lagi adalah Najib dengan Naufal yang jual. Jadi dekat sini kita mula-mula kita nak tulis dulu nisbah bagi Aisyah. Sorry. Aku padamkan dulu. Okay. I kepada Najib kepada Naufal. Okay. Nisbah mereka ini untuk Najib dengan Naufal adalah 1 kepada 3. Jadi macam mana Aisyah? Aisyah adalah separuh. Najib tambah Naufal adalah separuh. Jadi Najib tambah Naufal adalah 4. Jadi Aisyah dia adalah 4. Okay? Jadi dekat sini kita sudah tahu tentang nisbah mereka 4 tu. Jadi lepas tu apa yang kita nak cari lagi? Okay? Apa yang kita nak cari lagi? Dan dekat sini Aisyah telah jual 36 keping. Jadi dekat sini satu perkara yang sangat jelasnya adalah 4 bahagian Aisyah ini adalah rujuk kepada 36 keping. Okay? 4 bahagian bagi Aisyah ini adalah 36 keping. Jadi satu bahagian dia adalah berapa? Adalah 36 bahagi dengan 4 adalah 9 keping. Jadi sekarang saya nak cari apa? Sekarang ni saya nak cari jumlah kupon yang telah dijual. Jumlah kupon. Jumlah kupon kalau dalam bentuk nisbah, dalam bentuk nisbah cikgu guna warna merah lah supaya kamu lebih jelas. Kalau dalam bentuk nisbah adalah 4 tambah 1 tambah 3. 4 tambah 1 tambah 3. Jadi ini adalah yang kita kena cari. Lepas tu hasil tambah ini nanti saya kena darab dengan satu bahagian nisbah ini sama dengan 9 keping. Jadi dekat sini saya cuba carinya dengan warna 4 tambah 1 5 tambah 3 8. 8 darab dengan 9. Okey. Cikgu rasanya cikgu sudah salah dekat sini. Sorry. Cikgu rasa cikgu sudah salah. Sorry ya. Cikgu salah dekat bahagian sini. Ini tak salah. Tapi tadi sini adalah dekat sini Aisyah menjual 36 kupon lebih daripada Najib. Jadi bermaksudnya bahagian ini saya kena macam mana? Saya kena bahagian ini Aisyah lebih Najib. Jadi 4 tolak 1 bahagian adalah sama dengan 36 keping.
adalah sama dengan 36 keping. Jadi 4 $1 adalah sama dengan 3. Jadi 1 bahagian adalah 12 keping. Okey. 1 bahagian adalah 12 keping. Okey, jadi dekat sini baru kita mula. Okey, jadi jumlah kupon yang telah dijual adalah daripada segi nisbah ini adalah adalah 4 tambah 1 tambah 3. Lepas tu untuk satu bahagian tadi dia adalah 12. Jadi dekat sini saya tahu bahawa sini ada 8 darab dengan 12. Jadi darab dengan 12 jadi sama dengan 96 keping. 96 keping. Jadi jumlah hasil jualan tu jadi jumlah hasil jualan sama dengan 94 keping tu darab dengan RM5. Jadi sama dengan ringgit Malaysia berapa? Okey, jadi satu benda yang cikgu nak jelaskan dekat sini adalah dekat bahagian ni. Okey, untuk bahagian ni. Okey, kenapa dia adalah 4/1? Kerana dekat sini kamu boleh lihat dia jual 36 keping kupon lebih daripada Najib. Jadi bermaksudnya dekat sini 4/1. Nisbah Aisyah lebih 3 bahagian daripada Najib. Aisyah ada 4 bahagian, Najib ada 1 bahagian. Apabila 4/1 dia akan jadi 3. Jadi itulah kenapa di sini dia akan jadi 3. Jadi 3. Lepas tu 36 bahagi 3, 1 bahagian adalah 12 keping. Jadi ini adalah bahagian yang kamu perlu cuba buat latihan jawapan sendiri nanti ya. Jawapan ini kamu tulis saja. Okey, jadi untuk muka surat 22, cikgu pun hanya perlu kamu buat soalan satu sahaja. Untuk soalan 2 kamu boleh cuba. Cikgu tidak wajib untuk soalan 2. Jadi untuk ini cikgu akan bagi kepada kamu juga contoh yang 10 hari ini. Jadi ini saja untuk kita hari ini. Jadi cikgu ulang kembali. Latihan yang perlu kamu buat untuk hari ini muka surat 20 soalan 1 sampai soalan 4. Muka surat 21 soalan 1 sahaja. Muka surat 22 soalan 1 sahaja. Jadi kalau ada apa-apa masalah yang kamu tidak faham, cikgu harap kamu boleh message cikgu untuk tanya. Cikgu akan ajar kamu. Okey? Kalau tak ada masalah, kita sampai sini saja hari ini. Bye-bye. Kita jumpa lagi hari Jumaat. Bye-bye.